Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, kita bertemu kembali dalam pelajaran matematik tahun 4 unit 3. Subtajuknya adalah bahagi wang. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 114. Okey. Kita boleh tengok muka surat 114. Rujuk buku teks matematik tahun 4 muka surat 114. Baik, kita akan selesaikan yang pertama, ialah berkenaan dengan pembahagian nombor dengan 10, 100 dan 1000. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. 10,907 50 sen bahagi 10. Baik, macam mana untuk pembahagian 10, 100 dan 1000? Sebelum ni kita dah belajar untuk darab 10, darab 100 dan juga darab 1000. Tapi kali ini kita akan pergi kepada operasi bahagi. Bahagi 10, bahagi 100 dan bahagi 1000. Okey. Kalau pembahagian 10, 100 dan 1000 ni macam mana? Kalau operasi darab, dia bergerak ke kanan. Dan kalau operasi bahagi, titik perpuluhannya akan bergerak ke kiri. Baik, dia akan bergerak ke kiri. Kita selesaikan contoh soalan yang nombor 2. Baik, dia bagi soalan RM 109. Okey, kita tulis semula. Tulisan tak berapa cantik. RM 10907.50. Ni apa ni? 50 sen bahagi 10. Macam mana nak buat? Okey, pertama sekali kita akan salin semula. Ni cara nak tulis. Cikgu tunjukkan satu persatu cara nak tulis. RM 10. Salin semula. Cara nak tulisnya, kita salin semula bahagi 10 dan kita akan tuliskan titik perpuluhan dia bergerak ke mana. Kalau bahagi, kita akan bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri sebanyak sekali. Macam mana nak gerakkan? Ni sekali. Betul ke? Cara gerakkan titik perpuluhan macam ni salah, tidak tepat. Kita kalau nak gerakkan, kita hanya gerakkan lompat satu melepasi satu nombor tersebut. Okey, satu. Melepasi nombor 7 yang ada kat sini. Jadi anak panah ni perlu buat, sebab kita nak tahu anak panah tu bergerak ke mana, dari mana ke mana. Kalau kita tak buat contoh. Contoh. Okey, sekarang ni kalau awak tak tahu, awak tengok besok. Cikgu tanya balik. Okey, sekarang ni pergerakan anak panah daripada mana ke mana? Daripada depan pergi ke belakang ke, ataupun daripada belakang pergi ke depan? Sebab itulah anak panah ni kita perlu buat. Maksudnya anak panah daripada belakang lompat pergi ke hadapan. Jadi sama dengan sebab tak muat. Kalau muat, kita boleh teruskan tulis di tepi. Sekarang ni tak muat, tulis di bawah. Selang, tengok ni, selang kat sini. Kita akan selang satu petak. Nak suruh kita punya tulisan lagi ke kemas. 90.750. Okey, sekarang ni kalau berkenaan dengan wang, selepas titik perpuluhan, kita kena ada berapa digit? 1, 2 digit sahaja. Yang ketiga
Yang ketiga kita boleh buang. Biasanya kalau ada sampai ketiga ni, dia akan jadi sifar. Jadi kalau sifar dekat belakang, selepas saja titik perpuluhan, kalau ada sifar, kita boleh buang. Tapi kalau buang, kalau kita nak buang pun, kita kena pastikan dia ada 2 digit. 2 digit tu macam mana? Inilah 2 digit. Kalau kat sini sifar, boleh buang ke? Tak boleh, sebab nak kena ada 2 digit, paling kurang ada 2 nombor selepas titik perpuluhan. Okey, jadi jawapannya ialah kalau baca ni macam mana ni baca ni? Okey, macam mana nak baca? Kita kena kalau nak tahu, gariskan 3 nombor tersebut, gariskan 3 nombor. Okey, yang ni apa kita baca? Yang ni kita baca 90. 1 2 3 ni 90 ni. Yang ni rumah ribu. Okey, kawan-kawan dia ribu. Jadi yang ni 1000. Berapakah nilai semua sekali? RM1090.75. Tengok jawapan dia. Okey, sama. Baik. Ini adalah kalau bahagi 10. Baik, kalau cikgu gunakan soalan yang nombor 3 kat sini. RM 38 sifar bahagi. Okey, sekarang cikgu buat soalan sendiri bahagi 1000. Okey, apa kita nak buat? Salin semula. RM 38 38 ni apa nama dia? Bagaimanakah kita sebut dalam perkataan? Macam mana nak buat? Okey, kita boleh gariskan 3. Macam mana nak baca nombor? Sama juga dengan yang lain. Nombor lain kalau tak ada, bukan tajuk uang, kita boleh garis 3. Yang ni pun garis 3. Tapi sekarang ni dia ada 2 saja. Jadi kita gariskan 2 ni. Okey, kalau 3 ni apa nama dia? Sifar. Kalau 2 ni apa nama dia? 38. Kalau rumah yang kedua ni, dia adalah rumah ribu. Jadi nilainya adalah 38,000. Ni 38. Yang ni ratus, tapi tak ada nombor, tak ada nilai dalam ni, sifar saja. Jadi namanya adalah 38,000 ringgit bahagi dengan 1000. Okey. Kalau tak ada titik perpuluhan, apa kita kena buat? Kita kena letakkan titik perpuluhan di mana? Di belakang. Bahagi 1000 maksudnya lompat 1 2 3 kali melepasi nombor satu persatu. Jangan lompat banyak terus. Lompat satu persatu melepasi nombor. Buku awak ada petak-petak, dan setiap petak tu ada satu nombor saja. Jadi lompat setiap nombor tu. 1 2 3. Jadi titik perpuluhan dah bergerak ke hadapan. Dia dah bergerak ke sini. Okey. Dan kita boleh buat jawapannya adalah sama dengan RM 38.123. Okey, betul ke ni? Yang ni tak tepat. Kenapa tak tepat? Cikgu dah bagi tahu, bila saja ada titik perpuluhan untuk uang, paling banyak pun dia ada 2 nombor di belakang. Jadi yang mana kita nak buang, kita boleh buang yang ni. Jawapan yang tepat adalah RM38. Okey, sebelum cikgu cakap yang ni betul, cikgu nak tanya dulu. Cikgu nak suruh awak fikir. RM1 panggil apa? RM1. RM1 titik sifar panggil apa? RM1. Okey, tu nampak RM1. Apa beza dua ni? Perbezaannya adalah titik perpuluhan. Nilai dia macam mana pula? Nilai dia adalah sama.
Jadi kalau yang ni, kalau cikgu buang, cikgu tak nak guna titik perpuluhan, cikgu buang titik perpuluhan dan cikgu buang sifar-sifar, boleh ke? Ataupun M38, boleh ke? Yang kalau cikgu nak guna jawapan ni. Okey, jawapan ni pun boleh diterima. Sebab kalau kita tambah titik perpuluhan pun, yang ni kalau kita nak tambah titik perpuluhan, letak titik perpuluhan, kita akan letak sifar. Jadi dua jawapan cikgu boleh terima. Sekiranya kalau awak nak letak titik perpuluhan, pastikan ada 2 digit di belakang. Sekarang ni digit dia sifar. Kalau nak buat 38 yang ni pun boleh. Salah satu. Yang mana pun boleh diterima. Yang atas boleh, yang bawah ni pun boleh diterima jawapannya. Bahagi dengan 1000. Okey. Baik. Seterusnya, 2 soalan contoh yang cikgu berikan. Cikgu harap awak faham untuk pembahagian topik wang bahagi 10, 100, 1000 ni, cikgu harap awak boleh buat. Okey, itu sahaja. Terima kasih.